Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat malam. Okey. So, harapnya anda di rumah sihat-sihat belaka. Okey, so hari ini kita bertemu lagi dalam slot motivasi niaga dengan tajuknya ialah perniagaan menurut syarak, insyaAllah. Jadi hari ini minta semua kita share ramai-ramai ya. Semoga apa perkongsian pada malam ini dapat memberi manfaat kepada rakan-rakan kita yang lain, insyaAllah. Okey, kita baca sikit komen. Okey, Puan Wahidah Ibrahim, Alhamdulillah. Okey, Puan Mariah Bonda pun ada, Alhamdulillah. Okey, ramai ya. Okey, so macam mana hari anda hari ni? Komen sikit kat bawah tu. Sementara kita tunggu rakan-rakan niaga kita yang lain. Okey. Itu dia, Puan Min Rosminah Jainal. Okey, Assalamualaikum mentor dan rania-rania hebat. Okey, siapa minta semua rakan niaga untuk kita share lagi live kita hari ini. Okey, dah share. Okey, boleh komen sikit dan share. Okey, itu dia bonda kita Puan Hajah Kiah Abdul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi. Para pejihad ekonomi diri keluarga masyarakat kerana Allah SWT. Masya Allah. Puan Kamaria, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. So, itulah sementara kita menanti kawan-kawan kita yang lain. Kita baru saja diumumkan PKPB dilanjutkan sehingga 9 November. Harapnya semua berada dalam keadaan baik je lah ya. Kita doa mungkin Selangor kini dikatakan orang kata apa, dah mencatat rekod. Kalau kita tengok kita sentiasa tengok di MKN selalu update kan. Selangor dah macam separuh lautan merah, separuh lagi lautan kuning sesuai dengan bendera Selangor. Okey, semua macam mana? Hari ini semangat ke tidak? So, minta semua rakan niaga ya, mari kita sama-sama doakan semoga kita semua dilindungi Allah SWT daripada perkara-perkara yang kita tak ingin. Jadi, orang kata saya tidak bercadang untuk bercakap panjang, insyaAllah. Jadi sebelum saya menjemput jemputan kita pada malam ini, jom sama-sama kita share ya. Sekali lagi kita share tag kepada rakan-rakan niaga supaya dengan rasa kasih sayang, dengan rasa hati supaya mereka dapat join dengan kita, live kita malam ini. Okey, berbalik kepada topik kita pada malam ini. Okey. Berbalik pada topik kita pada malam ini, perniagaan menurut syarak. Mungkin ada sebelum ini ya, ada anda perasan setiap kali saya live selalu kerap kali saya mention bahawa Ana Eda merupakan salah satu platform jihad bisnes yang patuh syariah insya-Allah, dan kami sendiri alhamdulillah ada 2 orang panel syariah yang dianggotai oleh Dr. Zaharuddin Abdul Rahman sendiri sebagai ketua panel syariah dan juga Profesor Madya Dr. Azman Muhammad Nur. Okey, jadi malam ni Ana Eda ini menjemput Dr. Zaharuddin Abdul Rahman sebagai ketua panel syariah Ana Eda. Mungkin dengan jemputan beliau pada malam ini dapat memberi penjelasan kepada rakan niaga Ana Eda untuk lebih orang kata apa, lebih jelas, lebih yakin untuk bersama jihad bisnes kami di sini. Okay, so semua dah ready ke? Kalau dah ready, komen sikit. Saya nak baca. Okey, terima kasih Puan Noliah Amin dan share. Okey. Komen sikit. Kalau dah ready, kita pun sebab mungkin insyaAllah ya, kalau ada persoalan insyaAllah boleh saja ajukan. Kita cuba minta Dr. Zaharuddin untuk jawab soalan-soalan anda. Jadi kalau okay, semua bagaimana? Ke nak tunggu kawan-kawan kita yang lain dulu? Okay. Kalau dah ready, komen sikit dah ready. Baru saya pun semangat sikit. Gitu.
Okey, terima kasih Laila Ismail. Okey, ready. Okey, alhamdulillah. Puan Nur Sarah Sulaiman juga dah ready. Izzatu Azura, selamat malam ya. Okey. Okey, tanpa membuang masa, saya menjemputlah Dr. Zaharuddin Abdul Rahman sebagai speaker kita pada malam ini. Assalamualaikum Ustaz. Kena unmute dulu. Okey. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Okey. Boleh. So saya serah tanpa membuang, saya serahkan live ni kepada Ustaz Zaharuddin. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Terima kasih pada Puan Pengerusi yang dimuliakan Tuan Haji Luqman dan isteri, dan seterusnya kepada seluruh warga kerja Anak Edar dan kepada seluruh para penonton yang mengambil sedikit masa masing-masing untuk bersama-sama dengan live telecast kita pada malam ini. Saya harapkan akan memberikan manfaat kepada semua insya-Allah. Baik, jadi pada malam ini saya diminta untuk mengulas secara bebas berkenaan dengan perniagaan menurut syarak. Saya kira ini yang kali kedua saya mengulas tema yang lebih kurang sama. Jadi saya mulakan terlebih dahulu dengan beberapa hadis nabawi berkenaan dengan perniagaan ini. Jadi kalau yang pertama yang suka untuk saya bacakan iaitulah Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Tirmizi, hadis yang bertaraf hasan dengan sanad yang baik, jayyid, at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Jadi Nabi kata sesungguhnya peniaga-peniaga yang saduq, saduq tu kita akan hurai kejap lagi apa maksud saduq, al-amin, amanah, ya. Mereka ini di akhirat kelak akan bersama dengan para nabi-nabi dan para siddiqin dan juga syuhada, iaitulah para syuhada yang mati syahid pada jalan Allah SWT. Jadi kita dapat lihat daripada hadis ini menunjukkan ganjaran yang sangat besar kepada orang-orang yang berniaga dan mampu konsisten dengan kejujuran dan sifat amanah mereka. Jadi kalau kita lihat dalam hadis yang amaran pula, tadi hadis yang memberikan berita baik. Hadis yang memberikan berita amaran pula, inna tujar yub'athuna yawmal qiyamah fujaran illa man ittaqa wa barra wa sadaq. Juga hadis riwayat Imam Tirmizi dengan sanad hasan sahih yang dipersetujui oleh Imam Al-Hakim dan juga oleh Imam Al-Zahabi. Artinya sesungguhnya para peniaga akan sentiasa banyak di antara mereka dibangkitkan pada hari kiamat sebagai seorang orang yang jahat, orang-orang yang malang, kecuali manittaqa, orang yang manittaqallah, kecuali mereka yang bertakwa pada Allah dan juga yang wabarra wasadaq. So jadi apa maksud wabarra? Wabarra itu menurut ramai para alim ulama, maksud dia kalau taqallah tadi kita dah tahu dah, bertakwa pada jalan Allah itu, kalau kita urai itu pertama dulu, bertakwa itu apa maksud dia? Nabi sebut lam yabdu al-abdu darajatal muttaqin hatta yada' ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi ba's. Tidak akan sampai seseorang itu darjat bertakwa sehinggalah dia sanggup meninggalkan benda yang mungkin lebih kurang kepada semuanya ambil berat dan semuanya bimbang. Begitu. Maksud dia begitulah lebih kurangnya. Dia tak ada yang alah take for granted lah, ini halal lah kot. Tak ada. Dia sentiasa akan double check, dia akan sentiasa lebih memikirkan, lebih warak. Contoh yang paling baik untuk kita ambil selain daripada Nabi SAW adalah Umar Al-Khattab yang pernah berkata,
tarakna tis'ata a'syaril halal makhafatar riba. Kami sanggup meninggalkan 9/10 daripada sumber pendapatan yang halal kerana kami sangat takut jatuh dalam syubhat riba. Jadi itu darjat takwa kepada Allah yang nak disebutkan tadi. Ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi iaitulah illa manittaqallah. Dia kalau ada dosa bersalah pun dia akan segera buat kebajikan. Kemudian yang kedua iaitulah wabar. Wabarra itu maksudnya ahsana ilan nasi fi tijaratih wa qama bi ta'atillah wa ibadati. Iaitulah mereka ini berbuat baik kepada manusia, memberi manfaat, bisnes dia itu memberi banyak manfaat kepada manusia lain, dan juga dia itu sendiri orang yang mentaati Allah dan juga tidak meninggalkan ibadat kepada Allah. Macam yang Allah sebut dalam Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Itulah Allah kata, kami nak usahawan, peniaga-peniaga, lelaki dan wanita yang perniagaan mereka tidak melalaikan mereka daripada ingatan kepada Allah dan kewajipannya. Jadi itu adalah wabar, kan? Sebagaimana Allah kata, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man sampai habislah panjang ayat tu. Iaitulah orang yang beriman pada Allah SWT dan hari akhirat dan itu dan ini seumpamanya. Maknanya melunaskan tanggungjawab dia kepada Allah dan juga kepada manusia. Dan kemudian wasadaq. Wasadaq itu maksud dia apa? Iaitulah dia benar dan jujur di dalam kata-katanya dalam perniagaannya. Ini yang sangat mencabar, tuan-tuan. Sebab kita bila nak jual barang, kita nak jual servis, kita selalu nak pengaruh orang supaya membuat keputusan membeli. Lalu kadang-kadang kita exaggerate sikit lah, kita cakap lebih sikit daripada apa yang betul lah. Sebab kita nak influence dia supaya klik dia jadi beli. Kalau tidak dia taradud. Taradud ni dilema, dia tengah pertengahan duduk atas pagar lagi. Jadi untuk betul-betul tangkap dia punya keputusan, kita berilah benda-benda yang luar biasa. Jadi kita ada kat situ, kita bimbang, kita melakukan mungkin penipuan. Sebagaimana para sahabat Nabi, ada yang bertanya bila mana Nabi sebut tentang inna tujarahum al-fujjar. Nabi kata, para sahabat kata, Nabi kata, sungguhnya peniaga-peniaga itu mereka adalah orang-orang yang derhaka, yang jahat. Maka dikatakan kepada Rasulullah, awalaisa qad ahallallahu al-bai'? Bukankah sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli? Jadi sahabat duk tanya. Maka Nabi jawab, Nabi kata, qala bala, betul. Walakinnahum yuhaddithun wa fayakdzibun. Tetapi malangnya mereka ini bila berkata-kata, mereka ini membohong, mereka ini menipu. Wa yahlifuna fayathamun, dan mereka ini bersumpah-sumpah menyebut tentang kehebatan dan kebaikan barangan servis yang dijual, dan mereka sebenarnya melakukan dosa dengan bersumpah dengan nama Allah. Ini biasanya macam cara orang Arab lah. Orang Arab ni dia biasanya bersumpah dengan nama Allah untuk memberi keyakinan kepada orang ramai untuk membeli produknya. Ya, membeli produknya, nak menunjukkan jujurnya dia, amanahnya dia tidak menipunya dia. Lalu dia menggunakan nama Allah sebagai barang jualan. Itu dia. So, jadi zaman kita di tempat kita mungkin tak adalah kita dengar orang nak jual barang sebut wallahi ke watallahi, kan. Tapi di negara Arab biasa berlaku sampailah zaman sekarang ni pun masih ada lagi perangai Arab yang jual barang nak pengaruhi pembeli dengan bersumpah dengan nama Allah jadi barang mainan dia. So jadi itulah yang Nabi juga pernah bagikan isyarat bahawa al-halif, iaitulah bersumpah-sumpah boleh melariskan barangan tetapi menghilangkan keberkatan, Nabi kata dalam satu hadis yang lain, ya. Baik, jadi itu yang perlu kita faham supaya kita semua bila kita memilih jalan perniagaan,
kita sedang bersedia menghadapi banyak cabaran dunia dan di akhirat. Ya, begitu juga dunia menjadi pekerja. Jadi bukanlah kata jadi bos, jadi usahawan, wanita, peniaga ini sahaja tercabar. Jadi pekerja pun banyak juga cabarannya. Itu kita akan sembang pada waktu lain. Bagaimana mereka ini menyalahgunakan kuasa, menyalahgunakan barangan di syarikat pun boleh membawa dosa-dosa terjuga. Baik, jadi apa yang kita nak sebut lagi, bahawa dalam banyak-banyak cara kita nak dapatkan pelanggan tadi, ada kalanya kita juga menggunakan dalam konteks zaman sekarang testimoni. Tu testimoni yang kita guna ni kita kena faham. Ada kalanya kalau dianya adalah ciptaan semata-mata, maka hukumnya juga termasuk dalam taghrir, iaitulah penipuan. Jadi kita tak boleh jadikan dia strategi. Sekarang ni orang kita bimbang. Mereka ni jadikan strategi perniagaan dan sebahagian daripada strategi perniagaan itu tidak halal. Walaupun barang yang dijual itu halal, patuh syariah ke, ada logo halal ke, tetapi cara mereka buat ni ada kalanya boleh menjadikan dia tidak halal. Jadi itu yang kita nak kena faham. Jadi testimoni yang palsu, orang yang contohnya dah kulit memang tulus, mulus, halus, putih, kita pun bagi kat dia cakap aku bayar kau RM1,000, kau buat sikit TikTok ke, buat sikit testimoni ke. Jadi ia adalah satu taghrir, penipuan sebenarnya. Jadi kita jangan lupa benda tu. Jadi kita kena pastikan kalau nak dapat testimoni, dapat daripada orang yang betul lah. Dapat pada orang yang betul. Malah kalau kerja kita adalah membuat testimoni palsu dengan bayaran, pun ia bukan kerja yang betul. Kalau cakap lepas ni, kalau saya nak jadi pekerja dan zaman sekarang ni tak ada kerja banyak, nak buat testimoni boleh. Tapi kena bagi barang tu free kat saya cuba, saya rasa, ini rasa bagus, maka saya akan buat testimoni berdasarkan pengalaman. Barulah dia harus. Jadi benda-benda gini orang tak suka. Ada sebahagian orang dia tak suka, dia kata macam ni lah bisnes, nak maju macam mana? Kalau beginilah cara kamu nak patuh syariah, memang jadi orang ke belakang lah sampai bila-bila. Inilah yang kita selalu dengar, ada kalanya, inilah juga yang Allah SWT dah sebutkan dalam Al-Quran. Allah kata, an kana dha malin wa banin idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Allah kata bagi orang-orang yang banyak mempunyai harta dan juga pengaruh dan anak, bila disebutkan kepada mereka tentang Al-Quran, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan kata, inilah dia, the tales of all. Inilah dia, duk buat cerita buku-buku daripada buku zaman kuno ni, dia kata begitu. Jadi mereka tak mahu nak anggap bahawa Quran, hadis itu sebagai boleh memandu kepada bisnes kita lah. So jadi kalau bisnes tu kata haram, dia kata asyik haram, asyik haram, nak maju macam mana? Kan? So jadi itu problem dia. Macamlah yang Nabi kata, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal amin halalin amin haram. Akan datang pada satu zaman nanti manusia pada ketika itu tidak mengendahkan daripada mana sumber dia datang pendapatan dia, daripada halal atau haram tidak lagi menjadi penting baginya. Jadi itu yang kita sangat-sangat bimbang, termasuk dan tergolong daripada kumpulan ini. Okey? Baik. Jadi perkara lain yang seterusnya yang kita nak sebutkan, Nabi dah sebut tadi yang pertama, kita dah kata tak hirau, tak indah. Malah Nabi pernah tegaskan kepada para sahabat pun Nabi risau. Apatah lagi lah orang macam kita yang sangat jauh daripada baginda Nabi SAW ini. Lagi-lagilah kita patut ambil pengajaran bahawa harta dan perniagaan kalau tak kena cara persediaan, dia boleh menjadi racun yang lebih berbahaya daripada COVID-19 paling teruk, orang boleh sesak nafas dan akhirnya meninggallah jasad dia, masuklah tanam dalam kubur, habis cerita.
Tetapi kalau penyakit hati dari sudut menjadi hamba kepada harta dan perniagaan ni, dia boleh jadi penyakit tu bawa mudarat, bukan saja di kubur je. Habis jasad, habis kat situ, dah dia tambah panjang lagi. Sampai ke alam barzah, sampai ke akhirat, padang mahsyar semua. Oi, berat tuan-tuan. Maka sebab itu, ketakutan kita kepada COVID, bagus, kita kena jaga macam juga dianjurkan dalam banyak nas-nas dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi seumpamanya. Tapi jangan lupa, ada benda juga yang kita kena jaga, iaitu dosa dan penyakit hati kerana harta. Kerana Nabi, bila nak sampainya harta rampasan perang daripada Bahrain, Nabi dah risau dah. Dan Nabi pun kata pada Hakim Ibn Hizam, Nabi kata, Ya Hakim, inna hadzal mal hulwun hadrun, faman akhadhahu bi sakhawatin nafs burika lahu fihi wa man akhadhahu bi israfin nafs lam yubarak lahu fihi wa kana alladhi ya'kul wa la yashba' wal yadul ulya khairun min al yadi sufla. Itu antaranya lah adalah hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ada satu lagi yang juga Nabi punya respon, Nabi bimbang harta-harta ni akan masuk dalam hati para sahabat, lalu dia akan menghancurkan sebagaimana kaum-kaum yang dahulu dihancurkan. Sebabnya Allah SWT dah kata dah, Allah bila nak hancurkan satu kaum, Allah jadikan mereka berwenangnya dengan harta dan duit, ya. Dan bagaimana Allah SWT kata, idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihi alqaul fadammadnahu tadmira. Apabila Allah nakkan kepada satu kaum itu kehancuran, lalu Allah akan berikan mereka kemewahan, yang bila mana mereka mewah, mereka jadi lupa Allah SWT. Jadi kalau ada di antara kita jadi mewah, kemudian makin malas solat, makin pendek dan malas berdoa, jadi kita ingat-ingatlah. Itu mungkin istidraj yang Allah bagi untuk kita jadi makin derhaka, untuk dihumban ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan Nabi pula kata dalam hadis sebut ini, harta itu adalah macam buah-buahan hijau yang subur, sayur manisan, ya, yang disukai. Sesiapa yang mengambil harta itu, faman akhadhahu bi sakhawatin nafs, siapa yang ambil dengan jiwa yang zuhud, tidak meminta-minta, rasa cukup, dan diagihkan, disedekahkan, dizakatkan, ya, burikalahu fi, diberkati padanya. Diberkati itu maksudnya harta itu membawa lebih dekat kepada Allah, dan kemudian tidak menjadikan seorang itu teracun dengan harta itu, dan tidak menjadikan seorang itu hamba kepada harta, dan mendapat rasa kecukupan dan ketenangan yang tidak diberikan kepada orang yang tidak diberkati, ya. Dan harta itu juga tahan lama. Kalau sikit rasa cukup, kalau banyak dikongsi-kongsikan, ya. Wa man akhadahu bi israfin nafs, siapa-siapa pula yang mengambil harta itu dengan rasa tinggi diri, tamak, ya, lam yubarak lahu fi, tidak diberkati padanya. Wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba', macam orang yang makan tapi tak kenyang. Allah campur rasa kenyang, lalu dia makan, jadi makin mudarat pada tubuh dia. Lemak makin banyak, perut makin buncit, makin banyak pesakit, makin berat badan, makin malas badan. Makan sedap, tapi sedap membawa tak sedap. Bawa makin makan banyak, jadi angin banyak, tak sedap banyak. Itu dia, tak kenyang-kenyang tapi duk makan je. Ya. Wal yadul ulya khairu minal yadi sufla, Nabi kata tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Tangan yang memberi sedekah, yang memberi zakat adalah lebih baik daripada tangan yang bawah. Juga nak beri motivasi, kita mestilah jadi orang yang mempunyai harta. Kita boleh punya harta, tapi capainya dengan betul, melalui perniagaan yang betul, dengan tata cara yang betul. Itu dia. Dan salah satu yang banyak orang terjebak bila jadi kaya melalui perniagaan, kalau jenis perniagaan yang bukan direct dengan B2C, B2C ni business to customer. Jadi kita direct customer, macam anak Eda, kita B2C, kita direct dengan customer. Cabaran direct dengan customer ni tadilah nak convince dia, nak yakinkan dia beli produk kita, itu mencabar. Itu jadinya cabaran dia adalah kita mungkin
akan tergoda untuk menipu dalam kita punya testimoni, dalam memberikan kebaikan produk. Itu cabaran dia. Tapi ada satu lagi jenis bisnes kita dapat melalui B2B, ya, iaitulah daripada bisnes kepada bisnes yang lain ataupun kepada institusi. Jadi kita dapat kontrak kerajaan, kontrak company yang lagi besar. So nak dapat kontrak itu, itulah dia bendanya yang paling manis dalam dunia bisnes, manis tetapi sangat memudaratkan adalah rasuah. Allah SWT dah sebut, Nabi dah sebut, Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 188, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Jangan kamu makan harta sebahagian di antara kamu yang lain dengan jalan yang salah, batil. Jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim kemudian supaya kamu dapat menang dengan cara makan harta orang benda lain itu dengan cara yang salah, kamu sogok hakim supaya kamu boleh memakan harta benda orang lain dengan jalan dosa padahal kamu mengetahuinya, ya. So jadi itu yang pertama, dan dalam hadis pun ada disebut la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Nabi melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Malah pernah sekali seorang sahabat bernama Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala an menjalankan tugasnya untuk memungut hasil mahsul daripada hasil buah kurma daripada Khaybar, daripada orang Yahudi di Khaybar pada ketika itu, belum dihalal keluar lagi, untuk dibahagi dua, separuh untuk kaum Yahudi, separuh lagi diserah pada kaum muslimin. Maka apa yang berlaku, orang Yahudi itu bila didatangi oleh Abdullah bin Rawahah untuk beri sebahagian, maka dia pun rasa macam banyaklah dia nak bagi pada Islam. Sebab itu adalah termasuk dalam pembayaran jizyah dan seumpamanya lah, ya. Maka dia pun cubalah menyogok Abdullah bin Rawahah supaya tak perlu ambil sebahagian. Dia pun cakap, dia kata, ambillah perhiasan ini untuk anda, kami ringankan pada kamu. Kamu janganlah ambil, berilah kami lebih separuh supaya kamu ambil 1/3 ke 2/3, bagilah kita, kan. Maka Abdullah bin Rawahah menjawab, ya ma'syaril Yahud, wahai orang Yahudi, wallahi demi Allah, innakum lamin abghadha khalqillahi ilayah. Kamu adalah kumpulan orang makhluk Allah yang aku paling marah sekali lah. Ya. Qataltum anbiya Allah azza wa jal wa kadzdzabtum ala Allah. Kamu telah membunuh ramai para nabi dan mendustakan Allah, ya. Dan kemudian apa yang kau lakukan ni membuat aku lebih benci lagi kepada kamu, ya. Maka dia pun kata, fa amma ma'aradtum min ar-rashwa fa innaha suht wa inna la na'kulaha, ya. Maka dia pun kata lagi, sesungguhnya apa yang kamu tawarkan itu adalah sebenarnya rasuah. Inilah yang pegawai-pegawai, penguasa-penguasa, kaki tangan pekerja kena faham benda ni, kan. Tapi malangnya tak rasa akhirat tu dekat, mati tu terasa jauh, masalah, kan. So jadi dia Nabi kata, Abdullah bin Rawahah kata, apa yang kamu tawarkan itu rasuah dan ianya wang kotor dan kita tak makan, kami tak makan benda ni. Maka Yahudi ni terus tabik, macam tabik lah, dia pun tu kata, bihadza qamati samawati wal ard, dengan benda inilah, dengan sifat dan disiplin dan integriti inilah, langit masih kekal sebagai langit, bumi masih kekal sebagai bumi, tidak runtuh dan tidak bercantum. Soalannya dia nak kata bahawa kerana sifat inilah dunia ini masih kekal di atas sendi-sendinya, di atas berjalan dengan ikut undang-undang dan aturannya. Jadi maksud dia, Yahudi pun faham, kalau je rasuah tu boleh ada dalam sesebuah kaum, maka dia akan hilanglah hilanglah keadilan dalam negara itu. Islam pun hilang juga, kemuliaan pun hilang juga, maruah pun hilang juga, kehormatan pun hilang juga. Semua boleh dibeli, ya. So jadi orang yang tak bersalah jadi bersalah, orang yang baik jadi jahat, jadi hancur
So jangan ingat bahawa perbincangan pasal rasuah perbincangan yang kecil. Perbincangan pasal rasuah adalah perbincangan yang sangat besar dalam sesebuah kaum, sesebuah negeri, negara dan seumpamanya. Maka perniagaan yang berlandaskan perkara ini sampai dilihat oleh masyarakat negara barat, perniagaan yang tidak ada integriti kita tak mau terlibat. Sebagai contoh di bursa saham New York dan juga Nasdaq dan ya New York lah, New York Stock Exchange dengan Nasdaq sampaikan mereka kalau ada saja kes mana-mana syarikat yang tersenarai ini terlibat dengan perniagaan yang ada rasuah, terus mereka akan jual saham syarikat tersebut habis-habisan dan tergolek-golek lah harga saham dia sebab mereka tidak yakin. Jadi ia akan menunjukkan kualitinya tak ada, akan menunjukkan apa nama tu pentadbirannya lemah, akan menunjukkan staff-staffnya tidak ada skill tapi hanya pandai menyogok. Jadi dia akan merosakkan seluruh reputasi sesebuah syarikat perniagaan tersebut. Jadi itulah yang kita kena elakkan dalam kita berniaga dan kita kena faham kesan dia akan menjadi berpanjangan. Baik, jadi saya tak mau ceramah panjang-panjang malam-malam ni dan kita pun waktu PKP ni dan disambung pula lagi kita banyak lagi ceramah-ceramah melata dekat dalam Facebook ni. So, jadi kita pun orang pun tak larat nak melayan lah, banyak sangat ceramah yang lama-lama ni. So, jadi kita ceramah sekejap saja, setengah jam dan saya serahkan kepada pengerusi. Kalau ada apa-apa pertanyaan yang ditanyakan, bolehlah saya respon beberapa soalan sekadar termampu. Sekadar itu saja, wallahualam. Saya serah balik kepada puan moderator. Silakan. Okey, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Dr. Zahrudin. Okey, apa yang Dr. Terangkan kepada kita tadi, saya dapat simpulkan ada 3 perkara yang mungkin kita perlu highlightkan ataupun kita perlu anggap dia sesuatu yang penting, iaitu pertama tadi iaitu amanah ya. Lepas tu kita kena jaga dari penyakit hati ni dan juga elakkan rasuah. Okey, selaku saya harap soalan mungkin ada soalan boleh ajukan. Okey, tapi sementara kita menanti soalan daripada audiens kita pada malam ni, mungkin Ustaz selaku Doktor selaku penasihat syariah Ana Ida sendiri mungkin boleh cerita sikit apa yang ataupun perkara apa yang dianggap patuh syariah tu. Macam tu. Baik, apa yang kami lakukan sebagai pelantikan amanah daripada pihak Anak Eda, kita memang ada modul kita yang kami biasa buat lah. Saya, Dr. Azman ni dah biasa dengan institusi kewangan. So, jadi kita semak tu lebih daripada apa yang Suruhanjaya Security semak kepada syarikat public listed. Yang mana sebab yang ini kita rasa memang amanah yang spesifik. So, jadi kita ada autoriti dan ada kuasa yang lebih untuk kita semak lebih jauh lagi. Kalau macam syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia yang dikatakan patuh syariah itu, dia akan semak at least 2 perkara besar, 3 perkara besar. Yang pertama, mereka semak business activity, mesti patuh syariah, dan kalau ada anak-anak syarikat, semuanya mesti patuh syariah. Kalau ada yang bercampur, boleh lagi. Tapi kena tengok yang penyumbangan revenue daripada yang tidak patuh syariah itu berapa peratus berbanding total assets. Kalau melebihi 5%, terus syarikat tu tak jadi patuh syariah. So, jadi itu yang pertama yang disemak oleh Suruhanjaya Security. Yang kedua, dia akan semak dia punya financial ratio. Yang pertama punya financial ratio adalah dia punya borrowings, iaitulah hutang-hutang syarikat tersebut. Syarikat public listed itulah maksudnya. Kalau dia buat borrowing ataupun hutang daripada syarikat tidak patuh syariah, daripada bank riba, maka tak boleh lebih daripada 33% daripada total asset. Kalau lebih, tak patuh syariah company itu. Kalau lepas yang itu, dia pergi pula yang seterusnya, yang ketiga, iaitulah dia punya deposit dia. Kalau deposit dia lebih daripada 33% daripada total asset dia, nilai dia diletakkan di tempat bank konvensional
atau bond yang tidak patuh syariah, ya, ataupun pelaburan yang haram, ya. So, jadi pun jadi tak patuh syariah. Itu 3 je. Tetapi anak edar sebab kita dapat mandate daripada pihak founder dan juga CEO Tuan Haji Lokman, ya, dan juga isteri beliau. So, jadi kita cek lebih jauh daripada tu. Kita cek tu macam kita cek perbankan Islam pula. Jadi perbankan Islam kita cek yang lebih thorough, yang lebih dalam, ya. Iaitulah kita cek daripada segala-gala kontrak pengurusan bank tersebut. Contohnya kalau dia sewa bangunan dia punya sewaan kontrak itu kita cek. Satu. Jadi sama macam Anaida, kita cek. Kalau bank ni semua produk dia kita cek daripada A sampai kontrak sampai ke Z sampai ke sistem dia pun kita cek. Sama Anaida pun kita buat begitu juga, sistem dia punya ni pun kita cek, dia punya kontrak pun kita semak, syarat-syarat dalam kontrak pun kita semak, ya. Dan kemudian iklan, kalau bank Islam tu kita cek juga, sama juga ni dah, bank punya iklan pun kita cek juga, supaya pengiklanan tidak ada yang exaggerate, tidak ada tadlil dan tadlis dengan taghir, kita cek benda tu. Kemudian selain daripada tu, kalau syarikat ada cash, dekat mana dia letak duit, dia bayar ke akaun bank, ejen-ejen dia ada tak diwajibkan buka Islamic account. So, jadi kita cek dan kita bagi nasihat supaya diperbetulkan, ya. Dan kalau dia ada dia punya bonus punya sistem, kita cek bonus sistem dia macam mana, ada tak menzalimi orang atas kata zalim, dia dah jual tapi dia tak cukup jual, tiba dia tak dapat, orang bawah dapat. So kita nak cek betul ke benda ni berlaku, dan kalau berlaku, apa dia punya taqi fiqhi. Taqi fiqhi tu artinya dia punya pandangan syaraknya, substance dia tu atas dasar kontrak apa. So jadi kadang-kadang orang ejen dia tak faham, so jadi dia kata salah, padahal tak salah, sebabnya duit yang diperolehi belum jadi milik dia lagi. So kita cek ownership duit tu milik siapa pada waktu mana. Jadi kalau dia dah jadi milik ejen, kemudian syarikat tak bagi, itu syarikat salah. Tapi kalau dia belum jadi milik ejen, dia milik syarikat, dan syarikat kata kamu dapat ciri-ciri ini kami bagi hadiah, maka dia dinamakan hibatun masyrutah, iaitulah ataupun hibatun mu'allaqah, hibah hadiah yang diikat dengan syarat-syarat. Macamlah juga apa yang kita namakan hadiah bagi sesiapa yang menjumpai barang hilang pun lebih kurang samalah, kan. Siapa jumpa barang hilang ni, jumpalah, maknanya semua usaha-usaha yang dibuat mencari barang tu tidak dibayar. Kalau jumpa barang tu pun dapat. kan dia ada dalam Quran benda tu, himlu ba'ir wa anna bihi za'im, kan. Siapa dapat jumpa tongkat raja yang hilang tu, diberikan ganjaran sepersalinan di atas belakang unta. Macam itulah maknanya ganjaran itu. Maknanya kalau 80 orang cari, seorang je jumpa, seorang tu je dapat, yang 79 orang lagi tak dapat apa-apa. Jadi kita nak sebut itu digunakan satu konsep lah, tapi maknanya konsep tu ada penyerupaan dengan hibatun masyrutah tadilah. Jadi cukup syarat, kamu dapat. Jadi kita check lah benda-benda tu semua, ya. So selain itu juga kita juga pastikan kualiti barang-barang menepati apa yang diperkatakan, menepati ingredient yang disebut. So jadi itu juga adalah salah satu keperluan kepatuhan syariah. Sampai kita pergi kilang ni pun, kita pergi kilang pembuatan. Jadi kita cek betul-betul barang-barang mentah. So, jadi atas sebab itu kita tak ada masalah untuk digunakan nama kami, sebab kami dah pergi cek sendirilah. Tapi kita tidaklah cek hari-hari, kan. So jadi pada harian itu kita serahkan kepada kepimpinan company untuk memastikan kejujuran dia. Kalau ada apa-apa perubahan, mereka kena maklumkan, kita meeting semula, cek semula. Jadi inilah proses kepatuhan syariah yang perlu kita lakukan, dan kita serulah kepada syarikat-syarikat di luar sana, kalau mereka ada keinginan yang sama, kita boleh bantu juga dengan cara yang sama.
Jadi itulah jawapan ringkas saya, wallahu a'lam. Okey, itu dia. Terima kasih. Kita ada satu soalan daripada Puan Rohana Abdul Razak. Dia kata BMF, ada yang bertanya patutkah kita mendahului syarikat Muslim berbanding syarikat non-Muslim? Tidak bermaksud resis, boleh beri penjelasan lebih lanjut. Okey, jadi resis atau tidak itu saya pun tak tahulah takrif racism tu dengan tepat mengikut definisi buku siapa, saya pun tak sure. Ya, tetapi dalam Islam, Islam halallahu al-bai'a, Allah halalkan jual beli. Daripada mana kita beli, itu perkara kedua. Perkara pertama mesti halal barang yang dibeli itu, servis yang dibeli. Sebabnya Islam benarkan dua-dua. Kita beli daripada orang Islam dan kita beli daripada orang bukan Islam. Dia adalah it's matter of real business lah. Demand and supply, siapa boleh jual dengan lebih murah, lebih berkualiti, maka kita ambil. Willing buyer, willing seller, itu namanya illa an takuna an tijaratin an taradin. Allah katakan iaitulah dengan cara redha. So kalau pihak non-Muslim boleh bagi produk dan servis yang lebih profesional dengan harga lebih berpatutan dan kita lebih dapat keredaan, maka okey. Tapi kalau kita rasa kita nak pergi kepada orang Islam tapi harga dia mahal sikit, maka itu pun kita punya pilihan. Ya, so jadinya dia tak ada melibatkan halal haram, dia adalah halal. Selagi mana kita tak beli daripada kafir harbi. Kalau kafir harbi Zionis dekat dekat Israel, dekat Palestin yang dirampas tu menjual lah, itu kita tak boleh belilah daripada mereka. Tetapi selain daripada itu, Nabi sendiri membeli daripada Yahudi yang tidak memerangi Islam. Nabi membeli baju besinya, Nabi membeli makanan dengan daripada orang bukan Islam dan mencagarkan baju besinya. Sehingga Nabi wafat, Nabi tak sempat nak bayar hutang. Lalu baju besi itu dicairkan maksud dijual. Jadi dekat situ Imam Al-Qalani, Ibn Hajar Al-Qalani sebut dalam kitab Fathul Bari menunjukkan keharusan yang sangat jelas kita beli daripada orang bukan Islam, malah menjadi tradisi uruf pada zaman Nabi lagi umat Islam membeli daripada Yahudi dan orang-orang bukan Islam yang berada di Khaybar dan seumpamanya pada sebelum mereka diusir keluar. Jadi ianya adalah harus. Kalau tak harus, memang kita orang Islam tak boleh hidup lah tuan-tuan. Sebabnya kalau kita tak beli direct kedai orang bukan Islam, orang kedai orang Islam tu pun membeli daripada orang bukan Islam juga. Sebabnya realitinya orang bukan Islam memegang lebih rajin bekerja dan menghasilkan barang-barang consumption. Jadi akhirnya kita ketinggalan. Jadi bagi saya, kalau kita nak fikir halal haram, halal. Harus. Tapi kalau nak cerita kita nak utamakan orang Islam dulu, yang itu boleh. Itu boleh tapi tak libat halal haram. Itu libatkan tasjid, galakkan, saranan, anjuran supaya kita membantu umat kita sendiri. Ya, tapi dengan syarat kita tak bolehlah nak toleransi dari sudut kualiti. Ini kita nak orang beli barang kita tapi kualiti tak ada. So kita nak main sentimen, pakai agama punya kad, pakai race card, maka itu naif. Itu lemah. Allah SWT dan Rasulnya kata al-mu'min al-qawi khairum minal mu'min al-da'if. Orang mukmin yang kuat, pakar, lebih lagi Allah suka daripada orang mukmin yang lemah. So juga, jadi juga sama juga Nabi kata innallaha Allah SWT suka idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Bila kamu buat satu kerja, kamu tekun buat kerja dengan profesional, kamu tinggi kualitinya, kan? So jadi Allah pun suruh kita buat kerja kualiti. Merit is number one. Merit itu penting. So kad merit adalah, merit itu bukan kahwin, merit itu M-E-R-I-T. Merit dia itulah kualiti, adalah dunia Islam, merit dan integrity, jujur. Ya, jadi itu adalah kad yang perlu kita tak depan, bukan letak kad bangsa, agama nombor kat depan supaya melariskan barangan yang tak berkualiti. Tak nak lah. Jadi kita nak sama kualiti, kemudian kita ada, sebab kita sama bangsa, kita sama kaum, sama agama, bantulah kita dulu. That's okay. Sebab kita sama kualiti. Ataupun kita kurang sikit pun tak apalah, tapi jangan terlalu kurang.
kan. So jadi terlalu kurang, kita nak paksa orang makan makanan yang kita buat yang tak sedap, tapi makanlah sebab kita kan sama kaum, sama agama kan. So jadi yang kita bimbang, kadang-kadang orang sama agama kita tidak pun mementingkan halal haram. Ramai yang terlibat dalam perjudian, ramai yang terlibat di dalam tidak halal kan, rasuah, minum arak, ramai juga berjudi. So adakah bila dia seorang Islam saja, kita namanya Islam, terus kita anggap Islam? Ramai orang yang namanya Islam, dia tidak mengamalkan Islam kan. Ramai orang yang jual barang kat pasar malam, kadang-kadang dia nak cari yang murah je, dia beli ayam ketuk je walaupun dia orang Melayu Islam. Kita pun tak tahu. Kita tak tahu. Dia je tahu. Dia tanggung kat akhirat lah. Kita harapkan benda tu halal. Kan ada yang jual busuk pun dia jual juga. Jual semalam kemarin tu, minggu lepas punya pun dia jual lagi. Dia panaskan. So jadi macam mana ni kan? So jadi kita betul boleh sangat dan digalakkan sangat kita meletakkan Muslim dan apa nama, Muslim itu di depan. Tetapi kita kena improve kita punya kualiti. Itu deh, wallahualam. Okey, soalan seterusnya. Okey, Ustaz nak tanya, dia kata bagaimana kita nak lalui situasi bila kita menjual pada seseorang yang kita rasa dia susah, tapi dia nak membeli. Perlu ke kita jual atau tak patut jual? Elok kita sedekahkan. Mungkin Ustaz boleh cadangkan ke? Boleh menjawab soalan, rasa dia susah. Baik, jadi ini digalakkan sebabnya Nabi sebut dalam satu hadis bahawa al-bai'u wal ithmu yahdiran, iaitulah jual beli itu dengan dosa itu saling berkait dalam satu perniagaan ni. Dia macam kembar tu. Dia macam kembar, dia susah nak hilang. So fashubu bai'akum bis sadaqah, Nabi kata. Bersihkan jual beli kamu dengan sedekah. So jadi kalau betul kita nampak seorang yang susah, yang miskin, jadi kita bagi sedekah saja. Tapi kita bukanlah beri sedekah kepada semua orang, nanti sampai kita pun terpaksa minta sedekah juga kan. So jadi ada tahapnya. Sebab itulah ada kalangan sahabat yang nak tiru Abu Bakar As-Siddiq. Dia nak bagi sedekah hampir semua harta dia, maka Nabi tak mau ambil. Nabi kata jangan. Sebab apa tak boleh? Abu Bakar boleh. Abu Bakar dia lain, dia dah standby dah. Kamu mentally kamu standby ke kan? Dan kita, Nabi bimbang sahabat seorang lagi ni, kalau dia bagi semua, dia akan jadi orang yang tak bertahan, lalu dia jadi makin lemah dan dia akhirnya minta sedekah pula. Jadi kita tak nak begitu. Sebab tu Nabi kata pada ibu bapa kita semua, Nabi kata, Nabi suka kita tinggalkan cucu pula. Tinggalkan waris-waris kita dalam keadaan mampu. La yatakaffafuna nas, tidaklah meminta-minta daripada orang ramai. So janganlah kita jadi penderma yang hebat sangat sampai tak boleh hidup. Kecuali lah kita hebat macam Abdul Rahman bin Auf, dia bagi sedekah banyak-banyak, dia pergi hijrah, tinggal semua harta dia. Dia datang Madinah pun sikit sangat harta dia bawa. Kemudian Muhajirin offer dia rumah, offer dia isteri, semua dia tak mau. Dia tak mau. So apa yang dia nak? Dia kata bagi aku pinjam apa itu ini. Maka dia pun meniaga dengan pengalaman dia, akhirnya dia untung. Dan bila dia untung, dia kahwin dengan keuntungan daripada hasil pendapatan dia yang cukup. Dia cari isteri sendiri, maka dia berkahwin. Nabi nampak dah dia lain sikit. Sebab orang berkahwin dengan tak kahwin ni lain sikit gaya dia. Nabi kata, kahwin ke? Dia kata, ya, baru je kahwin. Nabi berkata, aulim walau bisyat. Kalau kahwin, buatlah majlis sikit kan. Jadi itulah datangnya hadis aulim walau bisyat. Buatlah majlis walaupun dengan menyembelih seekor kambing buat hidangan supaya tahu. Sebab itulah ada ulama kata beza di antara zina dengan nikah adalah zina senyap-senyap, nikah dipukul canangkan, dimaklumkan, ya, supaya tidak ada fitnah, supaya orang tahu ini sudah jadi isteri orang, ini sudah jadi suami orang, dan begitu keadaannya. Jadi itulah jawapan saya lebih kurang kepada soalan kedua tadi. Okey, soalan kita daripada Puan Suhaiyah Wan, ada customer minta postkan barang dulu barang dan bayar kemudian bila dah bergaji. Sebab katanya sangat perlukan dulu produk kesihatan ni.
perlukah kita sebagai seller benarkan customer untuk amalkan berhutang begini? Ya boleh, tak ada problem. Dalam Islam, takjilul badalain yang tak boleh, iaitulah kedua-dua pihak menangguhkan. Barang pun tak bagi, duit pun tak bayar. Tapi dalam konteks dia ni, dia bagi barang, lepas tu orang yang bayar tu bayar kemudian. Itu namanya pembelian dengan hutang. Itulah yang disebut oleh Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu jual beli dengan bayaran ataupun penyerahan barang, antara dua lah, bayar lambat ke ataupun penyerahan barang tu lambat, antara dua lah, kan? Maka hendaklah kamu tulis. Bila Allah kata kamu tulis, tulis elok-elok lah, dan ia juga menunjukkan keharusan. So jadi yang tadi tu diserah barang dulu, bayar kemudian. Ila ajalin musamma, kepada satu tarikh yang ditetapkan, maka hukumnya harus, tak ada problem. So kita boleh letakkan tarikh lah bila dia nak bayar tu ya? Yes, betul. Tulis tu zaman sekarang ni mungkin dah settle lah. Dulu zaman tak ada tulis. Sekarang ni semua ada resit, keluar resit, boleh print dekat internet kan. Itu semua dah settle lah saya rasa. Dulu tu dia nak cari kertas membayar zaman-zaman dulu tu. Jadi itu sebab dia suruh tulis lebih sikit. Sekarang ni tulis tu dah ibarat dalam internet tu pun dah ada automatic boleh print resit kan. Okay? Okay, ada last mungkin tak saya tanya satu lagi soalan. Okay. Mungkin kalau sebelum ni mungkin ada yang macam orang kata kesedaran tentang sumber yang halal tu kurang. Jadi mungkin ada daripada pendapatan kita harian tu ada yang syubhah, ada yang baral ke yang orang kata tak jelas kehalalannya. Jadi macam mana mungkin kita nak buat sedikit perkongsian lah macam mana kita nak bersihkan hati kita ataupun daripada perkara-perkara yang haram tu tadi. Baik, nak bersihkan harta kita, kalau kita ada kesilapan yang lepas, disebut oleh para alim ulama dengan bersedekah lah, daripada hadis-hadis Nabi tadi. Ya, bagaimana Nabi beritahu pada Abu Bakar As-Siddiq, innaha fatasaddaq, kalau ada benda yang kotor ini hendaklah kamu sedekahkan dia. Sebab bila kita sedekahkan, orang yang menerima itu dia tidak ada kaitan dengan duit tu. Dari sudut halal haram dia tak ada, dia bagi dia haramnya. Bagi dia halal saja, bagi orang yang dapat tu haram dengan cara yang salah. Tapi bila kita nak bersihkan, kita cleanse dengan cara beri sedekah pada orang, maka ia sudah menjadi halal kepada orang itu dan kita membersihkan. Itu yang pertama. Yang keduanya, sebelum kita cerita bab sedekah, selepas kita cerita bab sedekah, sedekah tu adalah bukan sedekah mana sebenarnya, sebab duit tu, duit haram bukan duit kita tau. Sedekah ni pakai duit kita. Bila duit haram, dia tak sah milik sebenarnya duit kita. So kita channelkan saja. Tapi kerana kesanggupan kita channelkan itu pun masih berpahala. Ya. Kemudian lepas kita channelkan, keluarkan duit-duit haram, walaupun kita tak mampu nak keluar sekepuk contoh, kita keluar sikit-sikit, boleh. Tapi maknanya lepas tu kita lepas duit yang baki itu adalah semua duit yang halal, maka kita kalau lebih daripada nisab, iaitulah lebih daripada 85 gram emas punya nilai, iaitu sekitar 24,000-25,000, maka hendaklah kita keluarkan zakat. So zakat tak boleh bersihkan duit kotor. Zakat hanya boleh bersihkan duit halal saja. Duit-duit yang kotor kena channel pada charity. Kalau kita tak tahu dah siapa pemilik dia. Kalau kita tahu siapa pemilik, contoh kita curi daripada orang A ke, na'udzubillah min zalik, kita kena pulangkan balik pada dia. Kita ambil daripada syarikat ke, kita ambil daripada sekolah ke, kita kena pulangkan pada sekolah, pada syarikat tersebut. Ya, tapi kalau kita tak tahu, maka kita bolehlah serah kepada fakir miskin atau kepada mana-mana badan amal untuk buat jalan-jalan raya, untuk buat rumah-rumah orang fakir miskin. Boleh, tak ada problem. Ia semua telah diputuskan oleh para ahli ulama sejak dulu lagi. Malah Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia pun membuat keputusan yang sama. Itu cara dia untuk membersihkan. Okey, itu saja. Terima kasih kepada pihak Anak Eda yang menganjurkan program ni. Jadi saya tak minat nak panjang-panjang sangat, sebab saya tahu biasa orang zaman sekarang dia dengar 30 saat je sebenarnya daripada video ni kadang-kadang. Kecuali orang yang betul-betul nak ilmu, insya-Allah kita harap dapat banyak manfaat
dan terima kasih kepada pihak Anaida sekali lagi dan kepada semua yang bersama-sama. Wallahualam. Serah balik penerusi. Okey, itu dia tepat 1 jam Okey, alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian daripada Dr. Zaharuddin tadi. Harapnya dengan perkongsian kita tadi sama-sama dapat, orang kata dapatlah jawapan daripada persoalan-persoalan sebelum ni Mungkin ada yang sebelum ni bermain di fikiran macam mana nak halal ke apa semua. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Mungkin kita akan jumpa lagi untuk sesi-sesi akan datang insya-Allah. Okey. Okey, itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana masih setia bersama saya sehingga kini insya-Allah. So bagaimana harapnya segala kemusykilan anda terjawab pada malam ini insya-Allah So harapan kami di sini semoga anda yang berjihad bisnes bersama Anaida orang kata bertambah yakin dengan apa yang kami cuba orang kata apa yang kami cuba kita jumpa ayat. Okey, dan juga sangat-sangat alukan kepada anda di luar sana yang mana nak join kami untuk buat bisnes bersama-sama dengan rangkaian produk Sari Gamat Gold. InsyaAllah kita ada saja semua ejen kita, insyaAllah kita ada ejen di seluruh Malaysia. Anda boleh dapatkan info ataupun barangan anda dengan mereka insyaAllah ataupun kontak saja nombor WhatsApp di bawah iaitu 0132216125 insyaAllah. So terima kasih banyak-banyak kepada yang join, yang tag tadi, terima kasih banyak-banyak. So saya pun tak nak menguras tak nak ambil masa anda dalam sangat. Jadi akhir kata, jaga kesihatan, jaga diri dan amalkan Sari Gamat Gold sebagai makanan kesihatan utama anda insyaAllah. Jumpa lagi di minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Minggu depan kita bersama Dr. Profesor Dr. Fadilah Kamsah. Okay. So stay tune. Jumpa minggu hadapan hari Isnin jam 9 malam insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.